Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai kawan-kawan, saya Dalili dan saya akan memulakan dengan penerangan tentang etika dan peradaban dalam tamadun Cina. Masyarakat Cina adalah masyarakat yang amat mengambil berat tentang sejarah dan kebudayaan. Mengapa? Hal ini kerana kesedaran mereka terhadap sejarah telah mengeratkan hubungan dengan budaya mereka. Budaya Cina asalnya adalah dari budaya dengan peradaban di Sungai Huanghe atau Sungai Kuning. Untuk pengetahuan rakan-rakan, perkataan Huanghe ataupun Huanghe bermaksud Sungai Kuning. Budaya Cina dapat mengekalkan keunggulan mereka kerana China berjaya untuk wujud berdikari dan bebas daripada pengaruh keterlaluan budaya lain. Jadi, mereka boleh membina dan mempertahankan keaslian diri dan budaya mereka. Seterusnya, antara faktor-faktor Cina menghadapi ancaman daripada budaya dan masyarakat sekitar, yang pertama ialah kehidupan yang bertradisikan kampung dengan sistem ekonomi tani menetap yang membolehkan semangat kekitaan yang kukuh bermula dari unit kampung, seterusnya ke peringkat negeri dan akhirnya negara. Selain itu, keluarga-keluarga tani bergerak secara beramai-ramai ke kawasan baru bagi kegiatan penerokaan dan memajukan kawasan-kawasan baru. Oleh itu, kerajaan akan membantu memajukan sistem tali, air dan saliran untuk memperkembangkan ideologi pemerintahan kawasan baru. Yang kedua, sistem kekeluargaan yang berasaskan kepada extended family iaitu keluarga kembangan melahirkan sistem clan iaitu ahli keluarga dan kaum kerabat yang mempunyai tanggungjawab. Yang pertama, tanggungjawab menyediakan khidmat pada ahli keluarga. Yang kedua, tanggungjawab memastikan peraturan peringkat kampung diikuti. Yang ketiga, tanggungjawab menggalakkan kerjasama ekonomi. Yang terakhir, tanggungjawab memastikan peluang pendidikan untuk ahli keluarga dan kaum kerabat. Faktor yang ketiga adalah masyarakat dikawal dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan yang dibuat secara konsensus. Konsensus ialah persetujuan bersama atas sesuatu perkara ataupun permuafakatan. Faktor yang keempat ialah pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat pula dikawal oleh lembaga amalan dan kepimpinan yang kukuh berdasarkan kepada adat istiadat yang dapat menyemai rasa bangga terhadap tradisi mereka dan semangat kekitaan yang kukuh yang berlandaskan budaya induk kecinaan. Faktor yang kelima ialah penghormatan kepada tradisi dan budaya asal mereka menjadikan mereka melihat semula ke zaman silam mereka. Ini membantu mereka mengekalkan keaslian budaya yang ada ketika proses pertembungan dengan budaya yang datang dari luar. Sebagai contoh, peristiwa British menjajah tanah Melayu. Tamadun Cina amat terkenal dengan pelbagai sistem kepercayaannya yang terdiri daripada Confucius, Taoisme, Moji serta Buddhisme. Ini adalah selari dengan gelarannya sebagai tamadun wadah tumpuan atau melting pot
kepada pelbagai ajaran serta budaya. Namun, sistem etikanya banyak dipengaruhi oleh ajaran Confucius, iaitu ajaran yang diasaskan Konghucu pada zaman pemerintahan dinasti Zhou. Dinasti Zhou adalah seorang ilmuwan yang banyak menyumbang dan menulis tentang falsafah, kesusasteraan, moral dan sejarah. Gambar yang ada pada slide ialah gambar dinasti Zhou. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan selebihnya kepada kawan saya, Shazlin. Terima kasih Dalili di atas perkongsian awak tadi. Nama saya Shazlin dan seterusnya saya akan menerangkan tentang etika dalam citra semesta masyarakat Cina. Secara lazimnya, masyarakat Cina mengamalkan beberapa kepercayaan dan keyakinan. Antaranya adalah konsep dualisme, konsep Huxing, konsep Yin Yang, konsep Zongyong, konsep Datong, konsep Dao, konsep Wulun dan akhirnya konsep Wuchang. Kepercayaan pertama adalah konsep dualisme. Jadi, apakah maksud dualisme? Dualisme bermaksud kewujudan dua alam dan konsep dualisme merangkumi dua perkara iaitu Tian yang bermaksud langit atau syurga dan Ti yang bermaksud bumi. Untuk Tian, ia merujuk kepada langit atau keadaan seperti di syurga dan Dewa Tian merupakan dewa yang berkuasa dalam menentukan nasib dalam kehidupan manusia. Tambahan pula, kepercayaan dan keyakinan masyarakat Cina tradisional terhadap Tian mempengaruhi pemikiran mereka terhadap asas kepada perubahan dan pergerakan yang berlaku apabila terjadi pada alam semesta. Bagi Ti pula, ia berkaitan dengan bumi dan Ti berperanan untuk memelihara semua makhluk di bumi termasuklah flora dan fauna dan juga manusia. Kepercayaan seterusnya adalah konsep Huxing. Secara ringkas, Wu bermaksud 5, manakala Xing bermaksud unsur atau elemen. Huxing adalah 5 unsur atau 5 penggerak utama alam yang terdiri daripada tanah, air, api, logam dan kayu. Dan setiap satu elemen-elemen ini mempunyai peranan dan kesan mereka terhadap perubahan dan pergerakan alam ini. Oleh itu, masyarakat Cina percaya bahawa Huxing adalah faktor pergerakan alam semesta. Untuk setiap perkara yang berlaku, contohnya berakhirnya sesuatu mangsa adalah kerana berakhirnya unsur yang menjadi penaung kepada peribadi pemerintah itu. Jadi, ia perlu diganti atau dimulakan dengan unsur yang baru. Oleh hal yang demikian, mana-mana raja yang berjaya menguasai sesuatu pemerintahan, dia akan meletakkan dirinya sebagai seorang shunzu yang bermaksud gentleman atau manusia yang sempurna dalam masyarakatnya. Selain itu, konsep Huxing juga merujuk kepada aktiviti kosmik dan kategori yang dibuat secara konseptual tentang alam ini. Seperti yang kita boleh lihat dari rajah perkaitan 5 unsur dan pusingan wangsa di bawah, semua benda yang ada di alam ini mereka diletakkan dalam elemen-elemen yang terdapat pada Huxing. Tambahan pula, masyarakat Cina juga mempercayai konsep Yin dan Yang. Konsep Yin dan Yang merujuk kepada kuasa positif dan negatif yang perlu disatukan bagi mewujudkan keharmonian. Masyarakat Cina percaya bahawa Yin dan Yang mempunyai dua perkara yang berbeza di antara satu sama lain. Namun, dua-dua perkara ini mempunyai ciri-ciri yang saling memerlukan dan melengkapi. Bagi mereka, konsep Yin dan Yang tidak juga bersifat kebendaan, tetapi ia dilihat bagaimana segala benda yang ada di alam ini dapat disusun dalam kategori hubungan tertentu. Selain itu, perubahan dan kreativiti kosmik dapat menjelaskan interaksi antara yin yang, dan konsep ini digunakan oleh Konghucu untuk mentafsir segala yang ada di dunia. Seterusnya adalah kepercayaan konsep Zongyong. Konsep Zongyong atau dikenali sebagai Doctrine of the Mean menekankan tentang kesederhanaan dan keseimbangan di dalam praktis norma asasi manusia. Selain itu, ia juga menyatakan idealisme Confucian yang sangat luas dan merangkumi semua hubungan dan setiap aktiviti kehidupan manusia. Selain dari memfokuskan kepada kesederhanaan dan keseimbangan dalam hidup, konsep Zongyong juga menerapkan amalan-amalan yang baik. Contohnya seperti keikhlasan,
kejujuran, berkata benar dan mengurangkan prasangka buruk. Apa yang dimaksudkan dengan bersikap bersederhana dalam konsep Zongyong adalah seseorang mestilah bersikap bersederhana dalam apa jua keadaan. Contohnya, walaupun kita mempunyai banyak harta dan wang, kita mestilah hidup bersederhana dan tidak boros. Contoh kedua adalah kita seeloknya tidak terlalu sedih maupun terlalu gembira, kerana perasaan emosi yang berlebihan boleh memudaratkan kita suatu hari nanti. Secara keseluruhannya, konsep Zongyong dapat memimpin manusia supaya membangunkan diri sebagai manusia yang sempurna dan mendidik manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dengan harmoni. Seterusnya, saya akan menjelaskan kepercayaan, konsep Datung dan konsep Dao. Konsep Datung atau juga dipanggil The Grand Unity memfokuskan manusia dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonian sosial yang dikongsi sesama mereka secara adil dan saksama. Oleh itu, konsep Datung mempunyai maksud pencapaian paling sempurna atau utopia. Manakala untuk konsep Dao, ia mempunyai set peraturan etika atau tata tertib moral yang mesti diamalkan oleh manusia ke arah kebaikan. Tambahan pula, fahaman Confucius mengaitkan Dao dengan kelakuan baik atau buruk seseorang. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan nilai-nilai etika dalam peradaban Cina pula. Antaranya adalah kepercayaan masyarakat Cina terhadap konsep Wulun yang bermaksud 5 jenis hubungan antara manusia. Pertama adalah antara pemimpin dan rakyat. Ajaran Confucius menekankan hubungan ini kerana ia menggariskan tentang cara pemimpin memerintah negaranya. Keamanan dan kesejahteraan negara akan terjamin jika rajanya atau pemimpinnya seorang yang adil, jujur serta beribawa. Kedua adalah antara ibu bapa dan anak. Masyarakat Cina mengamalkan prinsip filial piety yang bermaksud ketaatan dan bakti kepada ibu bapa, di mana anak-anak bertanggungjawab untuk menyembah dan berkorban sembahan roh ibu bapa apabila mereka sudah meninggal dunia. Tambahan pula, anak-anak dianggap anak yang tidak taat atau derhaka jika mereka mengabaikan tanggungjawab tersebut. Ketiga adalah antara suami dan isteri. Suami mempunyai tanggungjawab yang besar iaitu menjadi ketua keluarga, manakala isteri mewakili sifat yin iaitu lebih pasif, bersifat menuruti kata suami serta menghormatinya. Oleh itu, kedua-duanya mestilah saling sayang menyayangi, hormat menghormati dan saling melengkapi supaya rumah tangga menjadi harmoni. Keempat adalah antara adik-beradik. Ianya penting untuk mengamalkan sikap sopan santun antara saudara yang muda dengan yang lebih tua. Selain itu, mereka juga haruslah bersatu padu, bermuafakat dan saling tolong-menolong untuk membentuk keharmonian keluarga. Hubungan terakhir adalah antara kawan-kawan. Hubungan antara kawan pula menekankan tentang adab antara kawan sama ada rakan umur sebaya atau dengan yang lebih tua. Akhir sekali, masyarakat Cina mengamalkan kepercayaan konsep 5 sifat mulia Wuchang iaitu Ren, Yi, Shi atau Zi, Li dan Xin atau Xin. Pertamanya adalah Ren yang bermaksud perkemanusiaan. Ini adalah penting bagi akhlak mulia manusia kerana ia tercetus daripada konsep kemanusiaan dan ianya merupakan dasar kepada setiap hubungan sesama manusia. Lazimnya, orang yang memiliki Ren adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan menghulurkan bantuan kepada orang lain dan sanggup berkorban diri sendiri. Kedua adalah memaksud kebenaran atau keadilan. Ia merujuk kepada kebolehan individu untuk membezakan antara perkara yang baik dan yang buruk. Selain itu, dia lebih kepada intuisi manusia untuk melakukan sesuatu yang mereka rasa benar tanpa mempedulikan kesan atau risiko daripada perbuatan tersebut. Ketiga adalah Shi atau Zi yang bermaksud kebijaksanaan. Ia merujuk kepada kebolehan seseorang individu membuat keputusan untuk bertindak, bersikap futuristik, mengambil kira kebarangkalian situasi atau impak yang bakal dialaminya daripada tindakan yang diambilnya. Keempat adalah Li yang bermaksud kesopanan atau kesusilaan. Ia menekankan peraturan hubungan sesama manusia yang konkret serta prinsip-prinsip umum susunan sosial dalam masyarakat. Selain itu,
Ia merangkumi aspek ritual atau pelaksanaan upacara-upacara serta set-set nilai yang merupakan panduan untuk tata tertib yang betul. Akhir sekali, iaitu yang kelima, ialah ataupun sin yang bermaksud layak dipercayai. Sin merujuk kepada sifat yang layak dipercayai oleh orang lain. Selain daripada percaya diri sendiri, kita perlu juga mendapat kepercayaan daripada orang lain, dan ini dianggap teras penting dalam hubungan sesama manusia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hello, nama saya Putri Ani Badrina dan saya akan menceritakan tentang tamadun India. Bagi tamadun India, kita akan menceritakan tentang asal budaya, agama yang mereka anuti, etika dalam citra semesta, prinsip utama dan nilai etika. Bagi asal budaya, para sejarawan ada mendakwa bahawa tamadun India ni dia berpusat di Mohenjo-daro. Di sini saya ada sertakan gambar Mohenjo-daro. Selain itu, para sejarawan juga mendakwa bahawa mereka juga berpusat di Harappa. Dan saya juga telah sertakan gambar Harappa. Mohenjo-daro dan Harappa ni telah berkembang sejak 3000 sebelum Masihi. Dan pusat-pusat ni mereka maju dengan pertanian dan peternakan sebab ada tanah subur dan iklim tropika. Seterusnya, kita akan pergi kepada agama yang mereka anuti. Terdapat 4 agama utama yang mereka anuti, iaitu Jainism, Buddha, Hindu dan Sikh. Agama yang masyarakat India anuti ni, diorang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat India. Sebab setiap agama yang dianuti ni, diorang mempunyai nilai-nilai etika yang diamalkan oleh masyarakat India. Walau bagaimanapun, kebanyakan prinsip dan etika dalam masyarakat tamadun India ni, dia diambil dari konsep yang sama, iaitu Dharma. Dharma ialah hukum alam semesta, yang akan saya terangkan sekejap lagi. Seterusnya ialah etika di dalam citra semesta masyarakat India. Antara elemen penting dalam masyarakat India yang diamalkan ialah nilai-nilai manusia, iaitu moral, rohani dan etika. Selain daripada nilai-nilai manusia, terdapat juga elemen holism, iaitu kesatuan dan perpaduan sesuatu masyarakat. Terdapat 7 rujukan utama bagi tamadun India ini, iaitu Kitab Veda, Bhagavad Gita, Kama Sutra, Manusmriti, Ramayana, Jataka dan Dhammapada. Kita akan pergi kepada Kitab Veda dahulu. Kitab Veda ni merupakan kitab suci utama dan tertua dalam agama Hindu. Ia juga merupakan sumber utama kepada konsep Dharma. Konsep Dharma ni merupakan tujang utama dalam tamadun India ni. Disebabkan itulah, kitab Veda ni dia diangkat sebagai kitab yang mempunyai kuasa yang tertinggi. Kitab Veda ni juga mempunyai satu siri teks suci dalam bahasa Sanskrit yang banyak sangat digunakan dalam aktiviti keagamaan. Perkataan Veda berasal daripada Vid yang berbawa maksud pengetahuan. Kitab Veda ni dia mempunyai pelbagai jenis, antaranya ialah Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Rujukan yang seterusnya ialah Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ni dia mengandungi 700 ayat suci. Ayat-ayat suci dalam Bhagavad Gita ni, dia ada yang merupakan sebahagian dari kisah epik Mahabharata dalam agama Hindu yang memberikan panduan terhadap keinsafan diri. Bhagavad Gita ni juga dia dikenal sebagai permata kebijaksanaan rohani masyarakat tamadun India. Ayat-ayat dalam Gita ni dia banyak menyumbang kepada peningkatan refleksi diri, dia mempunyai inisiatif yang lebih baik dan memperluaskan perkembangan dalaman diri. Seterusnya kita akan pergi kepada rujukan yang ketiga, iaitu Manusmriti. Manusmriti ni merupakan satu teks undang-undang yang paling awal yang dirujuk oleh orang Hindu. Ia dikenali sebagai Undang-Undang Manu. Manusmriti ni dia menyentuh macam-macam aspek seperti perkahwinan, kewajipan lelaki dan wanita dalam strata masyarakat,
dan juga upacara penebusan dosa kerana melanggar kod tata laku. Undang-undang Manu ni dia menjadi rujukan piawai bagi orang Hindu sampai kedatangan zaman moden. Seterusnya ialah Ramayana. Ramayana ni dia berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu Rama dan Ayana yang bermaksud perjalanan Rama. Ia menceritakan tentang bagaimana Rama ni mengorbankan semua kesenangannya demi kesejahteraan kerajaan. Daripada penceritaan pengorbanan Rama ni, kita dapat pengajaran dan nilai seperti nilai kemasyarakatan dan nilai kemanusiaan. Antara watak-watak yang kita boleh peroleh nilai ni adalah Dasyaratha, Maisuri Kaikeyi, Sita, Bharata, Lakshmana dan Ravana. Daripada pelbagai watak ni lah, nilai sosial dan moral dapat dipaparkan. Seterusnya ialah Kama Sutra. Kama Sutra menceritakan macam mana untuk jaga nafsu, buang ego, menahan diri, membincangkan sifat cinta, kehidupan keluarga dan aspek kehidupan dan fitrah manusia yang lain. Kebanyakan fahaman manusia sekarang, mereka menganggap Kama Sutra ni ialah manual seks. Tapi daripada tanggapan itu, sebenarnya hanya 20% je daripada kandungan buku tu yang menjelaskan tentang kedudukan seksual. Selain daripada itu, semua cerita tentang seperti yang saya mention tadi, menjaga nafsu, membuang ego, menahan diri, membincangkan sifat cinta, kehidupan keluarga dan aspek-aspek lain. Seterusnya ialah Jataka. Jataka ni merupakan kumpulan kisah dongeng yang mengandungi lebih kurang 547 buah puisi dan cerita yang mewakili penjelmaan Siddhartha Gautama dalam bentuk haiwan dan manusia. Jataka dia menyampaikan pengajaran seperti pengorbanan diri, moral dan kejujuran. Cerita Jataka ni merupakan salah satu cerita yang agak popular kerana ia menghiburkan dan banyak memberi pengetahuan. Rujukan yang terakhir ialah Dhammapada. Dhammapada ialah koleksi ayat ajaran agama Buddha. Dalam Dhammapada ni, mereka mengatakan bahawa seseorang individu tu dia mempunyai kekuatan dalaman untuk melawan kejahatan nafsu, kebencian dan kejahilan. Dhammapada juga dia tekankan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hubungan manusia, dan dia juga mengajar manusia untuk kuatkan diri bagi melawan godaan kesenangan duniawi. Seterusnya kita akan pergi kepada prinsip utama dalam etika India. Ada 3 prinsip utama dalam etika India iaitu Dharma, Satya dan Ahimsa. Dharma dia merupakan satu prinsip utama dalam masyarakat India. Dia menitik beratkan kebahagiaan seluruh hidup dan mementingkan keharmonian alam. Dharma dia mengajar untuk kita tidak melakukan kemungkaran dan kerosakan terhadap makhluk serta persekitaran kerana ia akan mempengaruhi kehidupan masa akan datang. Kiranya Dharma ni dia sangatlah menitik beratkan tentang penjagaan alam sekitar atau alam semesta. Seterusnya ialah Satya. Satya ni bermaksud kebenaran. Dia merupakan konsep dalam ajaran Hindu yang tekankan konsep amanah dan kebenaran. Samalah dengan maksudnya tadi, kebenaran. Konsep Satya ni dia percaya bahawa prinsip asas ni perlu ada dalam mendasari kehidupan manusia. Prinsip asas tadi adalah konsep amanah dan kebenaran. Jadi, sekiranya seseorang ni dia berpegang kepada prinsip ni, hidup dia akan menjadi lebih selamat, sejahtera, terhindar dari bencana serta dapat kebijaksanaan dan kemuliaan. Prinsip ni sangatlah mudah untuk diaplikasi apabila seseorang itu mempunyai keyakinan yang tinggi untuk melakukan kebenaran. Prinsip utama yang terakhir ialah Ahimsa. Ahimsa ni bermaksud tiada keganasan. Dia merupakan prinsip yang diamalkan oleh masyarakat tamadun India yang beragama Hindu dan Jain.
Ahimsa ni dia tekankan konsep belas kasihan dan tiada keganasan atau kecederaan. Konsep ni dia diaplikasikan kepada semua, iaitu manusia dan semua makhluk hidup lah, seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Individu yang terkenal yang mempercayai konsep ahimsa ni ialah Mahatma Gandhi. Selain daripada 3 prinsip yang telah saya sebutkan tadi, terdapat juga prinsip lain yang diamalkan oleh masyarakat India seperti artha, iaitu mereka bekerja bagi mencapai kesenangan dan kekayaan dengan mengikuti asas-asas dharma seperti membantungi golongan miskin dan yang memerlukan. Selain daripada itu ialah kama, di mana menyayangi dan kepuasan dalam menikmati harta benda. Tetapi harta benda tu haruslah digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan prinsip yang terakhir ialah vidu, iaitu kesempurnaan rohani dengan membebaskan diri dari duniawi. Akhir sekali, kita akan pergi kepada nilai etika dalam masyarakat India. Dalam banyak-banyak nilai etika dalam masyarakat India, ada beberapa nilai dan etika dalam masyarakat mereka yang masih relevan dengan masa kini yang kita boleh ambil dan adaptasi dalam kehidupan masyarakat, iaitu mengangkat darjat wanita. Masyarakat India ni, diorang sangat tekankan konsep menjaga harga diri dan maruah seorang wanita India. Nama konsep bagi mengangkat darjat wanita ini ialah Kani Tanmai, yang bermaksud menjaga kedaraan seorang gadis. Selain daripada itu, terdapat juga nama lain seperti Karpu, iaitu kesetiaan kepada suami. Dalam masyarakat India, kaum wanita ni, terutama anak gadis, mereka harus dilindungi oleh ibu bapa sampai mereka dah berkahwin. Mereka mengumpamakan kaum wanita ni sebagai bunga kerana kecantikan, kelembutan dan nilai keibuan yang ada pada kaum wanita. Disebabkan itulah, kedaraan seorang wanita, lagi-lagi anak gadis, harus dijaga sehingga dia berkahwin, kerana ia dianggap sebagai satu penghinaan kepada keluarga gadis tu kalau perkara yang sebaliknya berlaku dekat anak gadis mereka. Dan baiknya tentang konsep ni bukan melindungi wanita semata-mata sampai mereka sudah berkahwin, tetapi konsep ni akan melindungi wanita sampai mereka dah berkahwin, dan ianya harus diteruskan oleh suami itu pula. Mereka berpegang kepada suami hanya perlu satu isteri, dan sama juga dengan isteri yang perlu setia kepada seorang saja suami. Samalah dengan konsep Karpu tadi yang bermaksud kesetiaan kepada suami. Hukuman akan dikenakan dekat wanita India sekiranya mereka meminati suami orang, dan hukuman yang dikenakan tu ialah mereka akan dikerat hidung mereka. Mesti korang fikir yang masyarakat India ni mengamalkan konsep ni sebab mereka anggap kaum wanita ni lemah, tapi sebenarnya tidak. Konsep ini diamalkan untuk menunjukkan penghargaan kaum lelaki India kepada kaum wanitanya. Saya amat setuju sekiranya konsep ini masih diamalkan pada masa sekarang, kerana ianya sangat penting untuk menjaga seseorang wanita, terutama oleh kaum lelaki, kerana terlalu banyak sangat kes di mana kaum-kaum lelaki telah menindas kaum-kaum wanita dan tidak melakukan sebaliknya, di mana mereka harus melindungi kaum-kaum wanita ni. Oleh itu, konsep ni amatlah saya galakkan untuk kita semua amalkan. Seterusnya ialah menghormati orang tua. Masyarakat India, mereka sangat pentingkan untuk menghormati ibu bapa, sampai mereka kata bahawa ibu bapa ni merupakan Tuhan fizikal. Nama lain bagi Tuhan fizikal ni ialah Anayum Tantayum Munaritevam. Konsep ni dia merupakan asas kepada pegangan bahawa walau sekuat mana pun seorang tu sembahyang, dia tidak akan memberi sebarang makna sekiranya mereka tidak menghormati ibu bapa mereka. Kita dapat lihat
dalam masyarakat India, mereka memerlukan anak-anak mereka untuk sujud pada kaki ibu bapa mereka untuk dapatkan restu setiap hari selepas bangun daripada tidur. Perkara ini dilakukan selalunya sebelum untuk membuat sesuatu perkara atau sekurang-kurangnya pada perayaan, perkahwinan dan hari kebangsaan. Contoh situasi yang akan mereka lakukan ialah kaki kanan kedua ibu bapa tu akan mereka bersihkan oleh anak mereka dengan mencurahkan air dan susu. Kemudian, bunga ditaburkan kepada kedua ibu bapa sebagai simbolik untuk menghargai jasa sekaligus untuk mendapat restu mereka. Selalunya, mereka akan lakukan ini sebelum upacara perkahwinan. Contoh situasi yang seterusnya ialah orang muda dalam masyarakat India, mereka akan tunjukkan hormat dekat orang tua dengan menanti orang tua tu duduk dulu sebelum dirinya duduk. Mereka juga tidak dibenarkan untuk duduk menjilang kaki di hadapan orang yang lebih tua, terutama ibu bapa, guru-guru dan lain-lain. Orang yang lebih tua juga mereka harus utamakan semasa makan dengan memberikan makanan kepada mereka dahulu. Nilai dan etika yang seterusnya ialah meraihkan tetamu. Meraihkan tetamu atau nama lain Atiti Devo Bhava, ia merupakan satu konsep penting yang diamalkan oleh masyarakat India. Konsep Atiti Devo Bhava ni memberi maksud tetamu itu bersamaan dengan Tuhan. Meraihkan tetamu ni merupakan tata laku masyarakat Hindu dan telah dimasukkan di dalam panduan mereka. Masyarakat India ni, diorang akan rasa hebat tau kalau ada tetamu yang datang rumah mereka. Mereka akan sambut tetamu tu dengan penuh hormat dan akan memberikan sepenuh perhatian mereka kepada tetamu. Disebabkan mereka terlalu berpegang pada konsep ni, sekiranya musuh datang pun mereka akan menyambut tetamu tu dengan penuh hormat. Mereka percaya bahawa dengan menjemput tetamu masuk ke rumah, ia dapat membantu mereka untuk membuka jalan mencari penyelesaian kepada masalah yang mungkin mereka tengah hadapi. Dan sekiranya mereka ada bermusuhan dengan sesiapa dan musuh tu datang pada rumah mereka dan menjamu selera di rumah mereka, perkara itu akan dianggap sebagai perselisihan antara mereka telah pun selesai. Antara perbuatan lain yang akan mereka lakukan ketika tetamu datang ke rumah mereka ialah mereka akan diberikan talai va'alai ilai, iaitu bahagian hujung pisang. Kiranya mereka akan hidangkan makanan di atas daun pisang. Ini kerana bahagian hujung pisang ni dia merupakan simbolik kepada keutamaan dalam masyarakat India dan merupakan usaha murni tuan rumah untuk jaga hati tetamu. Dan kita sebagai tetamu, setelah kita selesai makan, digalakkan untuk kita melipat daun pisang tersebut ke arah diri kita. Ini merupakan perbuatan simbolik yang menunjukkan bahawa kita terima dan menyukai makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah tu. Nilai dan etika yang seterusnya ialah hidup bermaruah dan kenal malu. Ia merupakan satu asas dalam kehidupan masyarakat India untuk hidup maruah dan menjaga harga diri mereka. Perkara ini telah pun dinyatakan dalam karya agung Tirukural. Mereka sampai sanggup untuk pilih kematian daripada hidup maruah mereka tercemar. Mereka juga lebih sanggup untuk bersedekah daripada mereka hidup dengan hasil hidup mewah daripada pendapatan yang hina. Masyarakat India ni pun percaya kalau sesiapa yang menyalahgunakan harta kuil, maka hidupnya akan rosak binasa. Disebabkan itulah masyarakat India ni sangat pentingkan maruah diri dengan menyara hidupnya sendiri dan tidak menumpang hidup pada kekayaan atau wang ringgit orang lain. Masyarakat India ni juga mereka akan menjaga maruah mereka dengan mengawal diri mereka daripada ego dan godaan dunia.
Konsep ni diamalkan oleh masyarakat India dengan berpuasa atau dikenali sebagai vrasta atau upwas. Amalan berpuasa ni dilakukan oleh masyarakat India untuk tunjuk bahawa mereka ikhlas dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atau Dewi mereka. Selain daripada itu, masyarakat India pun ada yang berpuasa mengikut adat puasa mereka, seperti mereka berpuasa ketika acara keagamaan seperti Mahashivratri, Diwali, Karva Chauth dan sebagainya. Dalam acara keagamaan ni, para isteri akan berpuasa sebagai simbolik untuk hidup lama dengan suami mereka. Selain daripada itu, masyarakat India ni mereka sangatlah merendah diri. Diorang mengamalkan konsep Namaste. Seperti kita tahu, Namaste ni mempunyai maksud iaitu hello. Namaste ni merupakan salah satu isyarat untuk menyapa antara satu sama lain. Dan akhir sekali, kita semua tahu bahawa masyarakat India ni sentiasa menggelengkan kepala apabila bercakap. Perbuatan ni sebenarnya kebiasaan untuk mereka. Ia bukan untuk menunjukkan ketidaksetujuan, tapi memang merupakan adat dalam diri mereka. Nilai dan etika yang terakhir ialah menjaga kebersihan. Masyarakat India, mereka sangat pentingkan nilai kebersihan dalaman dan juga luaran. Mereka percaya bahawa setiap kali seseorang itu membersihkan badannya, dia harus ingat bahawa jiwanya juga perlu dibersihkan. Masyarakat India ni juga, mereka anggap kalau makan daging dan kehidupan laut tu adalah tidak bersih. Oleh itu, mereka telah mengamalkan konsep makan makanan vegetarian di mana mereka hanya makan makanan selain daripada daging dan juga hidupan laut seperti sayur. Kenapa mereka berbuat demikian? Ini kerana mereka anggap daging dengan hidupan laut ni tidak bersih. Oleh itu, orang yang mengamalkan konsep vegetarian ni, mereka sangat dipandang tinggi dan sangat dihormati. Sebagai kesimpulan, sekiranya nilai-nilai etika yang telah saya mention di atas dipraktikkan dalam hidup, seseorang itu akan mencapai martabat bijaksana atau hikmah. Dan apabila nilai kebenaran dan hikmah itu dapat dihayati secara menyeluruh, sudah tentu ia dapat melahirkan masyarakat yang sangat budiman, berintegriti dan berprestasi tinggi. Itu sahaja bagi Tamadun India. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya, Nurul Fahna binti Zainal Rashid akan menerangkan etika dan peradaban dalam pelbagai tamadun bagi tamadun barat. Bagi menambah sedikit rasa dalam pembintangan saya akan menggunakan dua personal yang berbeza, iaitu Hoi hoi, saya Hana, dan juga Yo, saya Hans. Pengenalan tamadun barat. Konsep falsafah diperkenalkan oleh Pythagoras, iaitu seorang ahli matematik Greek sekitar 500 tahun sebelum Masihi. Falsafah berasal daripada perkataan filosofin yang membawa maksud to love wisdom atau cintakan kebijaksanaan. Falsafah etika dikenali sebagai falsafah klasik atau antiquity. Ia telah wujud dan berkembang dalam bahasa Greek beratus-ratus abad sebelum kelahiran Kristian. Sistem nilai dan etika barat berasal daripada Yunani kuno ataupun klasik. Antara tiga tokoh Greek era antiquity yang terkenal ialah Socrates, Plato dan juga Aristotle. Selepas kelahiran agama Kristian, falsafah antiquity berkembang ke pusat-pusat pengajian Kristian seperti Rome, Syria dan Alexandria, Mesir. Selepas era antiquity, wujudnya aliran-aliran pemikiran seperti Stoicism, Epicureanism dan Neoplatonism. Era tersebut dipanggil sebagai era Hellenistik ataupun Roman. Nuha akan menerangkan tentang era Hellenistik pada topik yang akan datang. Selepas abad ke-17, falsafah di barat sudah memingkirkan peranan agama dan menjadi sebati dengan sains tabi'i dan ilmu-ilmu empirikal yang lain. Falsafah mula mengambil alih peranan wahyu dan dalam setengah keadaan, falsafah menjadi musuh kepada teologi dan juga agama.
Akibatnya, falsafah barat menjadi sekular dan lebih bersifat pragmatik dan utilitarian. Sekular membawa maksud menghasilkan perkara duniawi daripada perkara-perkara agama, manakala pragmatik membawa maksud memfokuskan ke arah praktikal berbanding teori. Pandangan ahli falsafah Greek Pythagoras banyak berfalsafah mengenai menghargai nyawa manusia dan juga haiwan. Ia dikaitkan dengan amalan vegetarian dan larangan menumpahkan darah manusia dan haiwan. Ia juga terkait dengan amalan kedamaian dan keharmonian. Pandangan Pythagoras dipersetujui oleh Plato dan juga Aristotle. Plato menerima falsafah sebagai tidak lain daripada pengetahuan dan kajian yang mendalam tentang segala benda yang ada. Bagi Plato, ahli falsafah ialah manusia yang cintakan kebenaran, atau those who live to see the truth. Aristotle memandang falsafah sebagai disiplin ilmu yang menyelidik asas dan sebab kepada semua benda yang wujud di alam fana ini. Para filsuf Islam seperti Ibn Rushd, Al-Khawarizmi dan Ibn Sina banyak terpengaruh dengan falsafah Aristotle. Nilai utama dan agama masyarakat Greek, konsep kebaikan ataupun virtue dan individu yang baik dan terhormat oleh masyarakat Greek adalah individu yang mempunyai kemampuan tinggi dalam bidang politik dan sosial. Jadi, selagi anda adalah seorang yang mampu bersaing dalam bidang politik dan sosial, anda akan dianggap tinggi oleh masyarakat Greek. Agama. Masyarakat Greek menganut pelbagai agama dan menyembah banyak tuhan atau dewa. Namun, mereka yakin bahawa Tuhan menjadi pengawal kepada akhlak dan tindak tanduk mereka. Mereka juga percaya Tuhan mereka berkuasa untuk menghukum orang yang melakukan keburukan dan memberi ganjaran kepada mereka yang melakukan kebaikan. Dewa-dewa yang disembah oleh masyarakat Greek, mereka juga dikenali sebagai 12 Olympians. Disebabkan terlalu banyak, saya akan hanya memberi 3 contoh, iaitu Zeus, dewa kilat, Poseidon, dewa lautan, dan Ares, dewa peperangan. Yay, it's finally my turn. Tahukah anda terdapat 3 tahap aliran etika masyarakat Greek? Tahap aliran pemikiran yang pertama ialah tahap aliran Pythagoras. Pythagoras percaya terhadap konsep keabadian roh, konsep kesederhanaan yang membawa kepada teori pertentangan. Tahap aliran yang kedua ialah Socrates dan Plato. Mereka percaya bahawa kebaikan adalah ilmu, iaitu mereka yang berilmu tidak akan melakukan kesalahan. Namun, mereka tidak sedar bahawa banyak faktor mempengaruhi akhlak manusia. Tahap aliran pemikiran yang terakhir ialah tahap aliran pemikiran Aristotle. Aristotle percaya bahawa etika adalah sesuatu kebiasaan. Aristotle percaya bahawa jiwa terbahagi kepada 2, iaitu jiwa rasional dan jiwa yang tidak rasional. Tahap aliran pemikiran Pythagoras. Pythagoras, beliau percaya terhadap konsep keabadian roh, di mana roh akan terus hidup dan tidak akan mati setelah berpisah daripada jasad. Beliau juga percaya bahawa roh yang baik akan dijelmakan ke dalam jasad yang baik, manakala roh yang jahat akan dijelmakan ke dalam jasad yang jahat. Anda rasa anda roh yang mana satu? Pythagoras juga percaya terhadap konsep kesederhanaan, iaitu titik tengah di antara 2 perkara yang ekstrim ataupun mean. Konsep ini telah menghasilkan teori pertentangan yang telah membahagikan perkara kepada 2 bahagian, iaitu perkara had dan juga perkara tidak had. Perkara had ataupun limitation dianggap baik dan rasional, manakala perkara yang tiada had, no limitation, dianggap jahat dan tidak rasional. Tahap aliran seterusnya, tahap aliran pemikiran Socrates dan Plato. Seperti yang anda lihat, ada 2 manusia yang sedang bercucuk langit. Saya tak pasti kenapa mereka cucuk langit begitu. Tapi, si pencucuk langit yang berpakaian selimpang merah adalah Plato, manakala pencucuk langit yang berpakaian agak gelap itu adalah Socrates. Socrates dikenali sebagai bapa ilmu etika dan akhlak Greek. Beliau lahir sekitar 470 tahun sebelum Masihi. Beliau dikenali sebagai seorang yang berakhlak mulia, berani, sederhana, rajin, adil, baik dan bijaksana. Plato pula ialah anak murid kepada Socrates. Beliau lahir pada 427 tahun sebelum Masihi. Beliau menumpukan sebahagian besar daripada aktiviti akademik dan karya beliau bagi menganalisis teori dan pemikiran Socrates. Socrates percaya bahawa kebaikan adalah ilmu. Beliau percaya seseorang yang berilmu tidak akan melakukan kesalahan, dan kesalahan berpunca daripada kejahilan intelek manusia. Namun, realitinya terdapat berbagai faktor lain yang mempengaruhi akhlak manusia,
antara kebebasan, tanggungjawab, emosi, nafsu, agama dan lain-lain. Tahap aliran pemikiran yang terakhir iaitu Aristotle. Aristotle lahir pada 384 tahun sebelum Masihi di Stagirus, iaitu sebuah pelabuhan yang dijajah oleh Greek. Aristotle telah menghasilkan 400 buah karya termasuk buku, risalah, artikel, brosur dan lain-lain. Namun begitu, 3/4 karya beliau telah hilang. Karya terkenal beliau adalah Nicomachean Ethics dan juga Eudemian Ethics. Aristotle percaya bahawa etika ialah hasil proses membiasakan diri dengan melakukan sesuatu kebaikan. Contohnya, apabila seseorang itu suka menderma, lama-kelamaan beliau akan menjadi seorang yang dermawan. Aristotle percaya bahawa jiwa terbahagi kepada dua bahagian, iaitu jiwa rasional dan jiwa tidak rasional. Jiwa rasional adalah kebijaksanaan, seperti keinginan ingin menuntut ilmu. Manakala jiwa tidak rasional cenderung kepada perkara moral seperti kesederhanaan, baik hati dan juga merendah diri. Aristotle percaya terdapat 3 unsur jiwa, iaitu perasaan, kudrat dan keadaan jiwa. Itu saja bagi Greek klasik. Saya akan pas kepada Noha pula. Hello, nama saya Ulin Noha dan saya akan menceritakan tentang Barat zaman Helenistik dan Kristian. Selepas kematian Aristotle, daripada tahun 322 SN sehingga kurang ke-17, berpusat di Athens, pada ketika ini tiada teori-teori etika baru yang telah disambungkan oleh tokoh-tokoh moralis zaman ini jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh pada era sebelumnya seperti Socrates, Plato dan Aristotle. Antara aliran falsafah Helenistik adalah Stoicism, Neoplatonism dan Epicureanism. Stoicism diasaskan oleh Zeno di Athens. Mereka berpendapat bahawa kebaikan dan keburukan bergantung kepada penilaian seseorang individu. Ini kerana pemikir aliran Stoicism berpendapat bahawa membentuk kembali moral masyarakat Greek adalah sangat sukar. Mereka lebih memfokuskan kepada usaha-usaha untuk mendidik seseorang supaya menjaga kesejahteraan diri masing-masing. Disebabkan itu, aliran Stoicism mendakwa bahawa kebaikan dan keburukan adalah terletak kepada penilaian seseorang individu. Dengan ini, seseorang itu tidak akan terkesan oleh sebarang faktor luaran kerana tidak lagi dapat dipengaruhi oleh apa-apa perkara, membuatkan mereka menjadi bebas. Epicureanism ditubuhkan oleh Epicurus di Athens pada sekitar tahun 306 SN. Ia juga dikenali sebagai hedonism. Aliran ini menekankan mencari kebahagiaan, kesenangan, bersukaria dan mencari kelezatan hidup. Sistem etika Kristian. Terdapat beberapa aliran berbeza dalam etika Kristian. Menurut Bertrand Russell, agama Kristian terbina berdasarkan 3 elemen penting, iaitu kepercayaan falsafah yang kebanyakannya diambil daripada idea-idea Plato, Neoplatonism dan Stoicism, konsep-konsep moral dan sejarah yang datang dari keturunan Yahudi yang Kristian, dan akhirnya teori-teori tentang agama Kristian, terutamanya tentang salvation, iaitu Jesus Christ sebagai penyelamat individu daripada kejahatan. Manakala dari segi sumber etika Kristian, menurut Richard G. Jones, beliau menyenaraikan 4 sumber utama, iaitu Bible, institusi gereja, akal dan pengalaman. Bible menjadi sumber rujukan yang utama bagi kebanyakan mazhab Kristian, terutamanya mazhab Protestan. Mazhab Katolik pula lebih berpihak kepada tradisi gereja. Seterusnya adalah kesimpulan dan aspek etika yang lain. Sama seperti Islam, agama Kristian mempercayai bahawa Tuhan telah menetapkan kepada manusia suatu garis panduan dalam bertingkah laku. Selain itu, ritual baptism adalah salah satu upacara dalam agama Kristian. Baptism adalah upacara merenjis air kepada seseorang sebagai tanda mereka telah menjadi ahli gereja. Selain itu, ajaran The Decalogue, The Ten Commandments menggariskan 10 dasar etika, iaitu Tuhan adalah satu-satunya Tuhan kita, jangan menyembah berhala, jangan menyalahgunakan nama Tuhan, hormat dan muliakan hari Sabat, hormat kepada ibu bapa, jangan membunuh, jangan menzina, jangan mencuri, jangan menipu, jangan mengambil hak harta orang lain.
Seterusnya, kita akan ceritakan nilai etika di tamadun Greek. Pertamanya adalah asas kehidupan masyarakat Greek. Masyarakat Greek menggunakan konsep aret yang bermaksud virtue, iaitu kebaikan dan budiman sebagai asas kehidupan mereka. Aristotle dan Plato juga berbincangkan bahawa interaksi antara manusia dan alam menyentuh sifat budiman dalam seseorang. Pythagoras dan Demokritus pula berbincangkan bahawa kebahagiaan masyarakat dan kejayaan negara dibina oleh kepribadian dan integriti budiman. Seterusnya adalah nilai etika pada tamadun Rom. Tamadun Rom mempunyai dua etika, iaitu etika peribadi dan etika awam. Nilai kepribadian mulia adalah ciri-ciri seseorang harus miliki supaya mereka diterima masyarakat. Salah satunya adalah dignitas, iaitu kehormatan diri, veritas, kejujuran, dan juga clementia, mengasihani. Seterusnya adalah nilai kepribadian mulia yang pemimpin masyarakat perlu menghayati. Pertamanya adalah equita, kesaksamaan, justitia, keadilan, libertas, kebebasan, nobilitas, budiman. Penghayatan nilai. Selepas belajar nilai etika daripada pelbagai tamadun, kita dapat menghayati pelbagai nilai daripada tamadun-tamadun tersebut. Salah satunya adalah terdapat persamaan nilai-nilai etika dalam peradaban tamadun di Asia. Keharmonian dan kesejahteraan hidup dicapai apabila nilai-nilai etika ini dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Pemahaman dan penghayatan nilai etika pelbagai tamadun membolehkan masyarakat menghormati dan menanam sikap toleransi terhadap masyarakat lain. Tamadun yang mementingkan pencapaian pembangunan yang seimbang antara aspek kebendaan dan bukan kebendaan wajar dijadikan panduan bagi melahirkan warga negara yang maju secara holistik. Kesimpulan yang boleh diberikan tentang topik ini adalah ketamadunan berkait rapat dengan manusia yang membangunkannya. Salah satunya adalah pemikiran, budaya, ilmu, inovasi dan kemajuan. Manusia yang mematuhi nilai bumi menyumbang kepada kemajuan tamadunnya. Sekali itu sahaja daripada kami. Terima kasih.